Baik. 154. Tugas-tugas dan tanggungjawab kita. Mukadimah tadi pun saya sebutkan tentang tanggungjawab kita, tugas-tugas kita secara umum ya, secara terperinci. Ini kita akan baca insya-Allah ya. Ada beberapa tugas yang kita kena laksanakan secara terperinci, secara detail, one by one, secara terperinci, bukan secara umum. Kita bertanggungjawab untuk mewujudkan sistem-sistem berikut. Berapa sistem? Ada 1, 2, 3, 4. Lagi 5, 6, 7, 8, 9. Itu sistem yang kita ikut. Sekarang kita baca 10. 10 sistem-sistem nak kita ikut. Bolehkah kita ikut keseluruhannya? Tak tahu, kita baca dulu. Yang pertama kita kena ikut atau kena wujudkan sistem pertahanan dalam negeri. Nak ada pertahanan dalam negeri. Kerana itu kewajipan kita untuk mempertahankan kedaulatan negara kita daripada diceroboi oleh musuh-musuh. Nak ada askar-askar, nak ada senjata-senjata, nak ada peluru-peluru, nak ada kapal terbang, nak ada roket-roket untuk mempertahankan negara kita dari diceroboi oleh orang. Kerana musuh-musuh Islam sentiasa saja hendak menceroboi umat Islam. Di mana saja umat Islam itu berada. Sekarang ni pun begitu. Di mana saja umat Islam, mereka akan cuba untuk membunuh orang Islam. Di Syria, tentera-tentera bersekutu itu sedang mengebom pihak-pihak yang merentah, yang memberontak. Di Burma, orang Buddha sedang menindas orang Rohingya atau orang Islam. Di India, orang Hindu itu daripada dulu-dulu lagi dah. Menindas orang Islam di India. Begitu juga di Kashmir, begitu juga di China, begitu juga di Rusia. Di mana saja umat Islam sedang ditindas oleh orang kafir. Jadi kita kena melengkapkan pertahanan, sistem pertahanan kita mesti lengkap. Hari ini kita tak perlu kita ingat itu bukan kerja kita. Lalu mereka melakukan apa sajalah terhadap kita orang Islam. Itu sebab kata Nabi, akhir zaman nanti musuh-musuh Islam akan mengerumuni orang Islam macam mereka mengelilingi makanan dalam sebuah dulang. Macam mereka mengerumuni makanan dalam sebuah dulang. Makanan tu orang Islam lah. Orang Islam tu berada dalam sebuah dulang. Yang keliling orang Islam tu orang apa? Orang kafir. Macam mana orang tu mengelilingi makanan dalam sebuah dulang? Nasi tu apa dia buat nama? Kalau makanan tu umpama nasi lah, apa buatnya? Dia ramai-ramainya, dia kepal-kepalnya. Kalau tulang apa buatnya? Dia entak-entaknya, dia ketuk-ketuknya. Tulang tu nak mengeluarkan sum-sum tu, dia entak-entak, ketuk-ketuknya. Kalau daging apa buatnya? Dia heri-herinya, dicincang-cincangnya. Macam itulah orang Islam dikerumuni oleh orang kafir. Hari ini berlaku. Tanya sahabat, adakah ketika itu bilangan orang Islam tak ramai ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, bahkan ramai. Bukan tak ramai, tapi ramai. Tapi walau ramai pun kekuatan mereka seperti buih di laut. Buih di laut kuat ke tak kuat? Tuan Yusuf, buih di laut kuat ke tak? Nampak macam tinggi menggunung, tapi kuat ke lemah? Lemah. Buih berlaga dengan kapal, siapa menang? Kapal menang. Buih berlaga dengan rakit, siapa menang? Buih berlaga dengan sampan, siapa menang? Sampan dah menang. Okeylah. Buih berlaga dengan lidi, siapa menang? Lidi tu hanyut, kemudian melalui buih di lautan, siapa menang? Lidi menang. Dengan lidi pun dia kalah. Begitulah umat Islam hari ini. Sedang dikeronyok-keronyok oleh musuh. Kerana umat Islam hari ini ramai aja, tapi tak ada kualiti. Macam buih di laut. Ini yang berlaku hari ini. Sehinggalah umat Islam betul-betul boleh mendirikan kekuatannya, melaksanakan segala ketenteraannya dan sebagainya. Alright, sistem pertahanan dalam negeri. Melalui sistem ini akan dapat melaksanakan tuntutan daripada firman Allah. Kalau tidak ada sistem pertahanan, tak boleh nak membuatkan, nak melaksanakan sistem tuntutan daripada Allah tadi. Apa? Wa anihkum bainahum bima anzala
anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahzarhum an yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilaik. Surah apa? Al-Maidah ayat 49. Dan hendaklah kamu menghukum. Menghukum tu memutuskan satu perkara. Itu menghukum ya, memutuskan suatu perkara. Di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan jangan kamu menurut hawa nafsu mereka. Kalau ikut hawa nafsu tanda kita nak tanda mereka itu melaksanakan hukum Allah ya. Sebab hari ini bila kita nak melaksanakan hudud, ramai tak penentangnya? Ramai penentangnya. Termasuk orang-orang Islam sendiri menentang. Mana sesuai dilaksanakan hudud dalam negara seperti Malaysia. Itu musuh-musuh Islam maksudnya. Jangan-jangan termasuk kita teman-teman. Jangan-jangan termasuk kita pun menentang pelaksanaan hukum hudud. Ini yang berlaku hari ini di seluruh dunia ni. Jangan tengok Taparut aja, tengok di seluruh dunia, global. Sehingga pemerintah Islam pun menentang juga hukum Islam. Bila orang memperjuangkan Islam, maka dicap sebagai teroris, dicap sebagai pengganas, dicap sebagai IS. Padahal tak ada pun apa keahlian IS pada mereka. Ditangkap tanpa bicara, dipenjarakan, tak ada bicara. Kita tak tahu ya ke tidak dibicarakan secara terbuka. Hantar kepada Guantanamo Bay. Tahu mana Guantanamo Bay? Tak tahu dia di mana Guantanamo Bay. Di Cuba. Di Cuba. Tak ada dibicarakan entah berapa tahun. Banyak tu orang Malaysia pun ramai yang dihantar tu, dipenjarakan dalam Guantanamo Bay. Tak dibicarakan. Inilah negara-negara Islam pun akur aja. Apa kata Amerika ikut aja. Apa kata di England ikut je. Apa kata di Perancis ikut aja. Tak ada menentang pun. Kenapa? Kerana kita tak ada ketenteraan yang nak melawan mereka tu. Itu dia. Dan hendaklah kamu menghukum, iaitu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu menurut hawa nafsu mereka. Mereka ni orang kafir lah ya. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dengan orang kafir tu berhati-hati, jangan ikutkan apa cadangan mereka. Dia boleh menjejaskan kedaulatan negara kita. Berhati-hati kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu daripada sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Supaya mereka tidak memalingkan kamu apa yang diturunkan kepada kamu. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, sistem perhubungan antara bangsa. Tadi pertahanan. Yang kedua, kita mesti lengkapkan sistem perhubungan antara bangsa. Antara negara-negara Islam macam mana, media masanya macam mana, lagi apa lagi, hubungan komputernya macam mana, perhubungannya mesti nak dilengkapkan hubungan antara bangsa. Melalui sistem ini akan dilaksanakan tuntutan daripada firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Surah Al-Baqarah ayat 143 ya. Dan demikianlah pula kami kami telah menjadikan kamu, iaitu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul iaitu Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dia kena ada saksi. Di akhirat besok kita semua menjadi saksi. Saksi menyaksikan apa? Apa yang telah dilakukan oleh manusia-manusia di atas muka bumi ini. Orang kafir tu macam mana, orang Islam macam mana, orang berjuang Islam macam mana, pemerintah macam mana, semua akan ditanya nanti di akhirat. Jadi perhubungan tu nak ada. Kalau tidak, macam mana kita nak menjadi saksi nanti? Nak ada perhubungan, nak ada
apa namanya, telekomunikasi tu, telekomunikasi nak lengkap. Kemudian yang ketiga, sistem kehakiman yang amali. Kehakiman tu mesti yang amali, yang boleh diterima oleh Islam. Bukan sekati demo aja. Tak bersalah pun kata bersalah. Ada tak berlaku orang itu dalam dunia hari ni? Jangan tengok Malaysia ada. Dalam dunia ada tak berlaku orang itu? Dia tak bersalah pun dikira bersalah. Dia bersalah kira tak bersalah. Ada tak? Ada ke tidak? Dia bersalah tapi dianggap tak bersalah. Dia rasuah tapi tak ada tidak dicek, tidak diseksa, tidak diperiksa, tidak disiasat. Ia ke tak dia ni rasuah atau tidak? So korang-korangnya disiasatlah dulu. Ni siasat pun tidak. Tolak begitu saja, mentang. Sehingga dia tak berkuasa. Bila tak berkuasa baru heboh. Bila dah hilang kuasa baru heboh. Dia masa dia berkuasa ataupun dia buat gini dah lepas. Dah tak dapat nak buat apa lagi dah. Dia punya saksi-saksi, dia punya evidence semua dah lenyap. Tak boleh nak buat apa. Tengah berkuasa tu dia kebal daripada penyiasatan, kebal daripada pendakwaan dan sebagainya. Itu dia. Jadi kehakiman itu mesti yang amali, yang bersumberkan daripada firman Allah. Ini kata Allah, apa dia? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman. Orang kafir tu memang tak maunya beriman pun, buat macam mana pun mereka tetap tak beriman. Mereka tak beriman hinggalah mereka menjadikan kamu hakim. Kamu tu apa? Orang Islam. Orang Islam tu menjadi hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Tapi tak ada. Bila orang Islam berselisih, hakimnya orang kafir. Ya tak? Berselisih orang Islam antara satu sama lain, orang kafir jadi hakim. Patutnya orang kafir tu berselisih, hakimnya siapa? Orang Islam yang menghakiminya. Orang Islam yang mengadilinya. Kerana Islam ni dia hakimnya mengikut apa? Mengikut pendapat Al-Quran dan juga pendapat hadis Nabi SAW. Bukan ikut hawa nafsu. Tapi kalau orang kafir mengadilinya, ikut hawa nafsu. Itu je. Tak ada ikut sumber-sumber Islam yang sebenarnya. Tak ada ikut Al-Quran, tak ada ikut hadis, tak ada ikut ijma', tak ada ikut qiyas. Itu penyaksian yang batil namanya, penyaksian yang tidak sempurna, yang tidak dapat dipegang, yang tidak dapat memberi keadilan yang sebenarnya. Okey. Kemudian, maka demi Tuhan mereka pada hakikatnya tidak beriman hinggalah mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasakan dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Patutnya begitulah, tapi sekarang ni tak berlaku. Sekarang ni terbalik berlaku. Perselisihan antara umat Islam, hakimnya orang kafir. Bila orang kafir, takkanlah dia nak memenangkan Islam. Zaman sebelum Islam ada. Bila perselisih antara kabilah-kabilah di Mekah, hakimnya siapa? Nabi Muhammad hakimnya. Masuk aja Nabi Muhammad, tolong selesaikan masalah kami wahai Al-Amin, kata mereka. Iaitu masing-masing kabilah mengatakan mereka lah yang layak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya dalam pembinaan Kaabah. Dia dah ngeluar pedang tau. Udah nak berperang mereka tu. Kabilah ini berperang dengan kabilah ini, kabilah ini nak berperang dengan kabilah ini. Masing-masing kata aku lah yang layak, aku lah yang boleh kata. Kau mana boleh? Kami lah, kabilah kami lah yang boleh. Kabilah tu artinya apa? Puak. Macam kita dalam di Malaysia lah, bangsanya Melayu. Puaknya macam-macam lah. Ada Jawa, ada Banjar, ada Rawa, ada Mendeling. Itu puak udah nak bergaduh antara puak dengan puak tu. Tiba-tiba masuk Nabi Muhammad, maka mereka melantik baginda sebagai hakim. Tengok, belum jadi rasul lagi, masih itu dia remaja lagi, sudah memiliki jiwa kehakiman yang begitu adil sekali.
Apa buatnya? Dibentangnya seroban. Dibentangnya serobannya, lepas tu dia letaknya Hajar Aswad tu di tengah-tengah. Lepas tu disuruhnya seorang daripada wakil-wakil kabilah tu mengangkat seroban tu bergilo-gilo. Bilang 1, 2, 3, angkat ramai-ramai. Lepas tu Nabi sendiri meletakkan tangannya di bawah Hajar Aswad tu, meletakkannya di tempat yang sepatutnya. Semua puas hati. Puak-puak Quraisy tu puas hati belaka dengan pengadilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebelum baginda menjadi nabi lagi dah. Begitu juga setelah baginda jadi nabi, apa saja masalah masyarakat, masalah kaum dia, nabi yang menyelesaikan. Akhir zaman ni kita pula minta penyelesaian daripada orang kafir. Kerana undang-undang yang dipakai bukan undang-undang ikut cara Islam. Tengok yang berlaku, seorang Hindu masuk Islam, anaknya diserahkan kepada perempuannya yang tak mau ikut Islam. Suaminya Islam, isterinya tak nak Islam. Anaknya di bawah penjagaan bininya yang belum masuk Islam, yang takkan masuk Islam. Itu diserahkan. Atau kalau dah bininya milih itu Hindu, bolehkah anak tu jadi Islam? Sedangkan kalau ikut mahkamah syariah, sudah menetapkan bahawa bapaknya dah hak menjaga anak. Ikut mahkamah syariah, mereka pindahkan kes itu kepada mahkamah sivil. Mahkamah sivil pun menetapkan bahawa anak itu mesti di bawah penjagaan emaknya. Jadi begitulah. Kita tak dapat nak melaksanakan Islam sepenuhnya dalam negara kita sendiri. In our own country, you cannot you cannot implement the Islamic laws in your own country. Hina ke dah. Inilah kehinaan kita hari ini, itu Allah janjikan hina tu pun bukan saja nak dihina, memang Allah janjikan. Khizyum fil hayatid dunya, kata Allah. Hina dalam kehidupan di dunia. Wa yaumal qiyamati yuraddun, di hari kiamat nanti kamu akan dikembalikan, mereka akan dikembalikan. Kembali ke mana? Ila asyaddil azab, kata Allah, kepada azab yang amat pedih. Di akhirat dihina, diazab oleh Allah. Di dunia dihina oleh Allah. Mana nak hina dunia ke nak azab akhirat? Dua-dua tak ada. Tapi yang di akhirat tu kita tak ada bincangkan malam ni, kerana tak dapat dibuktikan. Dapat kita buktikan bahawa orang yang di akhirat tu diazab oleh Allah? Boleh bukti tak? Tapi kena yakin, kena percaya. Cuma bukti tak ada. Ada orang yang dah balik tu mesej yang kita ada. Ada kan? Dia yang dah balik tu. Dia dah padam. Dia ada mesej yang kita dah. Aku tengah teruk ni kena pelopoh ada. Ada SMS yang kita. Ada telefon yang tusuk. Tak ada. Jadi kita tak dapat kita buktikan. Tapi dalam dunia ni terbukti ke tak umat Islam sedang dihina? Terbukti ke tak? Tengok umat Islam di Iraq. Bila-bila masa je Amerika nak ngebom, dibom dia malah. Umat Islam di Afghanistan, hina ke mulia? Umat Islam di negeri China, hina ke mulia? Umat Islam di India, hina ke mulia? Umat Islam di Kashmir, hina ke mulia? Umat Islam di Burma, hina ke mulia? Mana yang mulia umat Islam? Cik kabur. Di mana yang mulia umat Islam? Di mana-mana pun sedang dihina. Kerana Allah janjikan kehinaan, hina. Mengapa? Kerana kita amalkan Islam di sudut-sudut tertentu sahaja. Maka sebab itu sekarang ni kita menghadapi penghinaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sistem kehakiman tu mesti nak dikaji semula, nak diperjuangkan dalam hidup kita ni. Maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hinggalah mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasakan dalam hati mereka suatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan. Apa aja keputusan kamu berikan mereka terima. Tak ada dipertikaikan lagi. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Patutnya begitulah. Tapi kita tak menerima keputusan daripada mahkamah syariah.
Sebaliknya mereka membuat keputusan mereka sendiri yang menyebelahi mereka. Itu yang ketiga. Yang keempat, sistem pertahanan dan ketenteraan yang dapat menggerakkan rakyat umum sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah, infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Infiru itu artinya apa? Keluarlah kamu berjuang di jalan Allah. Khifafan wa thiqala, dengan senjata-senjata yang ringan dan senjata-senjata yang berat. Untuk apa? Jangan kamu takut, illa wajahidu. Wasiqala wajahidu bi amwalikum, dan berjihadlah kamu dengan harta-harta kamu, wa anfusikum, dan diri-diri kamu. Bukan kata saja fi sabilillah, di jalan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, berjihad di jalan Allah ni bukan pilihan tau. It is not an option. Faham ke cakap orang putih ni? It is not an option. It is an obligation. Tahu apa arti obligation? Tanggungjawab. Itu obligation. Kemestian. Dia bukannya satu pilihan. Dia adalah satu kemestian untuk berjuang di jalan Allah. Kalau nak lepas daripada azab yang pedih, ndak ke tak nak lepas dari azab yang pedih. One more time, ndak ke tak nak. Hati berjuang dari jalan Allah. Tahu ke apa hati? Hati berjuang dari jalan Allah. Allah ada khabar dalam surah Shaf. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Semua orang hafal ayat tu. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang boleh melepaskan kamu daripada azab yang pedih? Itu ayat Quran tu. Kata-kata dari Allah tu ya. Bukan longgok-longgok Haji Ibrahim. Itu kata-kata dari Allah Ta'ala dalam surah Shaf. Mahukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang boleh melepaskan kamu dari azab yang pedih? Tidak kamu aku tunjukkan jalan supaya kamu tak kena azab? Tidak, tak nak. Kalau tidak, ini jawabnya. Tu'minuna billahi wa rasulih. Kamu beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulnya. Tak cukup dengan itu? Wa tujahiduna fi sabilillah. Dan hendaklah kamu berjuang di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta-harta kamu dan diri-diri kamu. Zalikum khairul lakum. Itulah yang lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, jika sekiranya kamu mengetahui. Kalau kamu tahu, itulah yang terbaik bagi kamu. Apa dapat? Bila kita beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, berjuang di jalan Allah, apa dapat? Apa janji Allah? Yaghfir lakum dzunubakum. Nescaya akan diampunkan dosa-dosa kamu. Ndak kata ndak dosa diampun. Atau ada orang tak ada berdosa, angkat tangan. Saya nak tengok benar mana kopi orang tak berdosa, nak angkat gambar. Ni ada kamera ni tau, nak angkat gambarnya. Orang ini tak berdosa, nak masuk dalam Facebook. Orang ini tak ada dosa, angkat tangan. Nak angkat gambarnya. Yaghfir lakum dzunubakum, nescaya kamu akan diampunkan dosa-dosa kamu. Kalau dosa terampun, puan nak begini. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, kata Allah. Dan dimasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Lagi apa? Wa masakin tayyibatan fi jannati adn, dan dimasukkan kamu ke dalam syurga yang lebih baik daripada sebelumnya, namanya syurga Adnan. Zalikal fawzul azim, kata Allah. Itulah dia kejayaan yang amat agung, yang amat besar. Kejayaan yang besar ialah apabila dia berjaya masuk ke dalam syurga. Zalikal fawzul azim. Ada lagi, wa ukhra tuhibbuna, dan ada lagi satu yang kamu sangat kasih, yang kamu sangat hendak, yang kamu teringin benar-benar. Apa? Nasrum minallahi wa fathun qarib. Bantuan Allah dan kemenangan yang hampir. Kita dapat bantuan dari Allah dan dapat kemenangan.
Syarat tadi berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri sendiri. Baru Allah bantu. Bila Allah bantu, garanti kemenangan lah. Hari ni ngapa kita berjuang kalah. Mengapa? Pasal Allah tak bantu. Mengapa Allah tak bantu? Kerana kita tak ada bertakwa. Berjuang ikut suka begitu je. Tak ada panduan, tak ada ikut Quran, tak ada ikut hadis. Sebab tu berjuang kalah. Mana ada perjuangan Islam yang menang? Cek khabar kan? Tak ada yang menang. Pasal apa? Pasal kita berjuang di atas dasar kekuatan zahir. Sedangkan Allah tak ada janji nak membantu orang yang kuat. Tak ada janji nak membantu orang yang ramai. Tak ada janji nak membantu orang yang sungguh-sungguh. Tak ada. Tapi kalau kamu bertakwa, Allah janji. Wallahu waliyul muttaqin, kata Allah. Ada pun ayat ni. Allah menjadi pembela kepada orang-orang yang bertakwa. Dijanji oleh Allah, Dia akan membantu orang-orang yang bertakwa. Hari ini Allah tak bantu. Sebab tu bila berjuang kalah. Di mana yang menang umat Islam? Tak ada langsung. Belum lagi. Tapi kita kena yakin bahawa satu hari nanti Allah akan menangkan umat Islam. Sehingga lari orang Yahudi tu ke sana kemari larinya. Nyorok balik batu. Apa dia buat di batu tu? Batu tu akan mengabur pada orang Islam. Hadza Yahudiyun, kata batu. Di belakang ini ada seorang Yahudi. Mari faqtulu, mari bunuh dia. Tu batu tu cakap. Kecuali mereka yang menyorok di balik pokok Ghabtah, nama pokoknya. Ghabtah atau pokok Yahudi. Itu nama pokoknya Ghabtah. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini negara Yahudi itu mana yang bersempadan dengan negara Islam, mereka sedang buat operasi menanam pokok Ghabtah. Banyak beribu-ribu pokok ditanam mereka. Pasal mereka pun baca hadis juga. Di akhir zaman nanti kita akan kalah, nanti kita akan akan dipecahkan rahsia oleh batu-batu. Nyorok balik batu tak boleh, mau nyorok balik kayu tak boleh, nyorok dalam rumah tak boleh. Yang boleh hanya di balik pokok Ghabtah. Tak ada, mereka tidak akan beritahu kepada orang-orang beriman, pada orang Islam pada akhir zaman nanti. Bingung ke cerdik tu? Agak-agak tuan-tuan bingung ke cerdik tu? Bingung. Cari balik batu tak jumpa, balik pokok tak, balik balik rumah tak jumpa, balik kayu tak jumpa, balik lemari tak jumpa. Ke mana cari? Cari di balik pokok Ghabtah. Dia tak payah cakap, kita dah tahu dia ada je belakang. Habis orang Yahudi itu dipancung oleh orang Islam. Itu di akhir zaman, bukan zaman kita ni. Di akhir zaman itu akan berlaku nanti, insya-Allah. Sebab itu dalam ini kita dah baca dulu, kita mesti yakin bahawa Islam akan mendapat kemenangan dalam perjuangan. Jangan putus asa. Jangan give up. Jangan frust. Dalam Islam tak ada putus asa namanya. Dia mesti harap. Dia ada harap untuk mendapat kemenangan. Mesti yakin bahawa kita akhirnya nanti akan mendapat kemenangan. Baik. Yang kelima, apa yang nak kita buat untuk berjuang ni? Untuk bila menggabungkan diri dalam perjuangan Islam. Sistem ekonomi. Ekonomi pun penting tau. Kita mesti buat sistem ekonomi Islam. Sekarang ni ekonomi apa sistemnya? Kapitalis. Yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. Penindasan berlaku, percukaian berlaku. Ada tak berlaku percukaian sekarang ni? Menekan ke tak masyarakat Islam hari ni? Ada ke tak terasa percukaian yang hari ni? Ada yang tak terasa? GST tak ada terasa kan? Beli aja GST, beli aja dah kena GST. Tiap RM10 berapa? 6 kupang. Apa saja beli semua ada GST sekarang ni tau. Usahakan apa? Nak masuk anak universiti aja pun udah kena. Paling kurangnya nak ada 4,000. Kalau tidak tak usah mimpi nak masukkan anak universiti. Pinjaman pula tu ada apa? Ada bunga. Ada pinjaman tapi ada bunga. PTPTN tu ada bunga tak? Ada. Kena bayar, dah habis kerja tu, kena bayar, dapat kerja. Ada interest pula tu.
Dan sebagainya. Sedangkan dalam Islam ada kepercukaian dalam Islam. Sepatutnya ada ke tak? Tak ada. Tapi kalau diurus dengan betul, tak payah ada percukaian. Ini dah. Udahlah gajinya bawa ratus-ratus ribu. Apa tu? Dapat pula kerja sampingan sana, kerja ini, sampingan ini, semua 7-8 jawatan. Semuanya bergaji belaka. Bila dia kumpul-kumpulnya, pendapatan bulanannya berjuta. Seorang-seorang demo tu ya. Demo, tahu demo entahlah, tahu demo. Itu aja. Berjuta pendapatannya. Pengarah itu, pengarah ini, pengarah ini, pengarah ini. Kumpul-kumpulnya 3 juta seorang. Mana ada demo merasa penderitaan? Yang merasa siapa? Kita. Bukan kita, tak betul? Kita. Kita yang menderita ya. Lantaklah marah-marah lah. Kalau marah bulan depan telefon, tak payah datang ustaz ini. Dah kalau saya bilang, tentu mana? Ini dia. Itu sistem apa? Sistem ekonomi yang dapat memberi kebebasan terhadap kekayaan. Kebebasan untuk menguruskan kekayaan, harta kerajaan dan individu yang berasaskan firman Allah, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang di dalam kekuasaanmu, yang kamu sendiri dijadikan Allah sebagai pemelihara. Jangan serah ke bulat-bulat. Dia kata hari ni begitu dah. Kita nyerah kata dah. TTPA apa? Itu penyerahan harta tu. Semua dapat kedamaian sesudahnya. Apa aja kata Amerika, ikut aje lah. Bila kita sign perjanjian TTPA apa TTPTA apa kalau tak? TPPA. TPPA. Saya nyebut pun tak erti. Akan menyerahkan kedaulatan negara itu kepada mereka. Segala-galanya ikut telunjuk mereka aja. Keluarkan banyak ini, kopi ini, apa sistem ini, kita pun ikut je. Yang ini tak pakai, tak laku lah barang kita. Kalau mereka pulaukan barang kita, tak laku lah. Kita kena ikut telunjuk mereka, barulah mereka lakukan barang kita. Kalau tidak, tunggulah. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, yang kopi itu ada kedaulatan kan? Ada ke kedaulatan? Tak ada. Ikut telunjuk mereka aja. Biar faham betul-betul dalam kehidupan ni ya. Bukan main ikut aja. Baik. Allah dah sebut dah tu. Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Orang yang betul tak sempurna akalnya, dia mengikut hawa nafsu aja, bukan ikut akal. Harta mereka yang di dalam kekuasaanmu. Kalau kamu ada berkuasa, jangan serahkan begitu saja. Yang kamu sendiri dijadikan Allah sebagai pemelihara. Kamu tu dah dilantik di Allah sebagai pemelihara harta tu. Jaga benar-benar harta tu, amanah dengan harta yang Allah bagi tu. Kemudian yang keenam, sistem pelajaran dan kebudayaan. Sistem pelajaran dan kebudayaan. Hari ini sistem pelajaran kita gagal mendidik anak-anak kita supaya menjadi orang-orang yang soleh atau solehah. Gagal. Anak-anak kita gagal menjadi pemuda-pemuda yang soleh dan pemuda-pemudi yang solehah. Iya ke dah? Udah besar. Udah tagun. Mengucap pun tak erti lagi. Baca jawi pun tak erti. Selawat pun tak erti. Baca doa kunut pun tak erti. Saya jadi cikgu 31 tahun tahu. 31 tahun jadi cikgu. Budak-budak yang masuk tingkat 2, tingkat 1, tingkat 2 tu mengucap pun tak erti, berselawat pun tak erti tahu. Suruh baca kunut, ditanya dia balik, kunut panjang ke kunut pendek cikgu kata. Saya cuba baca kunut pendek macam mana? Dia kunut. Kunut panjang macam mana? Kunut. Dia pulu-pulunya je. Pasal yang sebenarnya dia tak hafal, kunut pun tak hafal. Tanya kamu sembahyang dah subuh tadi? Tak.
Kamu puasa tak? Tidak. Ayah kamu puasa tak? Tidak. Dia betul lah nak tak puasa. Ya. Saya masa jadi cikgu tu semua murid-murid saya test tahu. Tak ada seorang pun ketinggalan. Tadi ada murid yang di bawah saya tu. Semua dites. Betul ditanya, kamu belajar kelas agama tak? Masa dulu di sekolah-sekolah rendah ni, ya, nak belajar agama bukannya di kelas, dia ada sebelah petang tau. Siapa nak datang, tak nak datang, tak ada. Ustaz-ustaz ustazah ni bukan kira pun. Cikgu nak jadi ustaz. Nanya kan dia, kamu pergi tak sekali mengaji semalam? Ngapa tak pergi? Ya? Dia takutkan cikgu daripada takutkan ustaz. Itu dah dulu, ya. Tak percaya tanyalah tempat saya ngajar tu. Itulah yang berlaku hari-hari. Kena kita kawal betul-betul. Jadi gagal anak-anak kita tu menjadikan diri mereka tu anak-anak yang soleh. Kenapa tidak ada pelaksanaan yang sistematik, tak ada. Itu sebab kadang-kadang ayahnya mati, dia tak boleh nak menyembahyangkan jenazah ayah. Terus kena jadi imam, dia serta pun tak boleh. Tak ada. Banyak saya jumpa. Ya? Banyak kali saya mengimamkan sembahyang jenazah, anaknya tak turut serta. Anaknya duduk bawah pokok jambu. Merokok je, pul bawah pokok jambu tu. Ya? Cuba kita pejam-pejam mata tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita padam malam ini, boleh dah anak kita yang lelaki yang tua tu boleh menjadi imam untuk menyembahyangkan jenazah kita. Kalau tak boleh ngapa? Ya tanya diri tu ngapa? Ya. Adakah salah mereka atau salah kita? Kita tak didik mereka bila mereka nak apa pun. Kadang tak reti sembahyang jenazah pun. Ya. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Gagal pendidikan kita melahirkan anak-anak yang soleh. Yang jadi ibu misal, ayah misali apa? Anak-anak yang jadi lawyer, 4 orang lawyer, itu dia jadi. Walaupun tak reti nak baca Quran, walaupun tak reti nak sembahyang, walaupun tak reti nak apa pelajaran agama, tak reti. Itulah yang dapat anugerah ibu misali, ayah misali. Anak jadi ustaz tak ada. Anak jadi pejuang Islam tak ada. Tak dapat pun. Entah siapa-siapa yang dapat. Ini dia sistem yang gagal menjadikan anak-anak kita ni anak-anak yang soleh. Ya. Itu sistem pelajaran dan kebudayaan. Kebudayaan apa? Yang apa? Kebudayaan tak guna je. Kuda kepang lah. Lagi apa? Itu kebudayaan. Lagi? Makyung. Betul? Boria. Lagi? Pop ye. K-pop, itulah kebudayaannya yang di-highlightkan. Yang dapat menghapuskan kejahilan sejajar dengan ayat Al-Quran yang pertama diturunkan. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu dah macam Jawi pun tak reti. Nak iqra' apa? Apa artinya? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ya, dengan menyebut nama Tuhan yang menjadikan kamu. Patutnya kau begitu, tapi dah tak reti macam Quran. Ya, baca Yasin tulis Rumi. Mau ke betul tulis Rumi? Tanya Tok Man, mau ke tulis Rumi? Baca Yasin tulis Rumi. Dia semua H-A-H aje. Padahal sudah ada ha, ada kha, ada ha. Kalau tulis Rumi mana nak dapat? Ada ta, ada ta, ada zat. Ya. Ada apa? Ada zal, ada zai, ada za dan sebagainya. Kalau tak dapat beza kan macam mana nak baca? Ya. Sebab sekarang ni ada tau, umur dah 70 tahun tak reti macam Quran lagi. Ada tahu. Saya tahulah pasal saya ada terlibat. Ya. Mengajar orang macam Quran ni ada juga. Ada yang dah umur 70 tak reti macam Quran lagi. Tak tahu panjang pendek tak reti, makhraj huruf tak tahu lagi. Dengung-dengung tak tahu. Dan sebagainya. Kadang-kadang huruf pun tak kenal lagi. Sudah 70 tahun umur. Macam mana nak macam mana nak memperjuangkan Islam apa itu? Itu dia.
Kemudian sistem yang ketujuh, sistem keluarga dan rumah tangga yang dapat membina putera-puteri dan golongan dewasa yang muslim yang dapat melaksanakan firman Allah Taala. Apa firman Allah Taala? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, sambung, wa ahlikum nar. Itu keluarga. Pelihara diri kamu dan ahli-ahli kamu daripada api neraka. Itu dia, patutnya itu asasnya. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, iaitu bahan pembakarannya adalah manusia dan juga batu berhala. Itu bahan bakarannya. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarannya adalah manusia dan batu berhala. Itu bahan bakarannya. Orang jadi kayu apinya. Batu-batu berhala itu pun juga jadi kayu api. Itu dalam neraka. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum. Sambungan ayat tadi. Tak ada dalam kitab. Di dalamnya, dalam neraka itu terdapat malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang garang-garang, yang ganas-ganas, dan mereka tak reti nak derhaka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan apa saja yang diperintah Allah kepada mereka. Allah suruh bedal, apa dia buat dema? Bedal. Allah suruh pelupuh, apa buat dema? Pelupuh. Allah suruh balun, apa dia buat dema? Balun. Itu malaikat dalam neraka tu, tahu? Tak reti nak derhaka kepada Allah. Itu sebab yang melupuh orang di neraka tu malaikat. Tak boleh orang. Kalau orang jadi tukang pelupuh macam? Kalau orang jadi tukang pelupuh, kata Haji Yusuf ni tukang pelupuh. Allah suruh balun, dia pun angkat ke mati nak badan. Nanti. Takkan tak kena teman ngajar tiap bulan di taparut ni. Siapa ustaz ke kita? Ustaz dia. Yang kampung lain tak ustaz orang. Lepas. Itu kalau orang. Tapi malaikat apa itu kan? Tak ada, dia tak reti nak derhaka dengan Allah Taala. Bila suruh balun je lah. Itu malaikat. Orang memang begitulah, dia ada pilih kasih, ada kesian. Saya pernah sekali tahu dengan polis. Ada traffic light nak masuk dari Ipoh tu ke taman saya tu, ada traffic light tau. Ada hijau, ada kuning, ada merah. Saya lalu dia tu, dia tengah merah. Saya tengok kereta tak ada, saya jalan dia tengah merah tu. Tiba-tiba suluh trafik polis tu nyuluh daripada klinik. Tahu klinik tak dekat Taman Melayu Jaya tu? Nyuluh dari klinik tu nonton slide. Putih kita tengok. Tengok misal yang melentang je. Mampu aku malam ni gitu ya. Garang je apa? Pak tu suluh ni saya. Ustaz ke? Dah. Udah lembut bunyi. Rupanya dia tu polis tapi dia geng badminton saya. Sama dengan saya main badminton. Ustaz ke? Dari mana ustaz ni? Kayak apa aku lepas ngajar orang-orang. Tak apa jalan-jalan. Cuba kalau malaikat macam. Tuan-tuan, kalau malaikat malam tu macam? Kena ke tak? Kena. Itu dia manusia tak boleh. Begitu juga membahagi-bahagikan nikmat syurga. Tak boleh manusia. Kena malaikat juga. Allah perintahkan manusia untuk membagikan nikmat-nikmat syurga. Ada 1000 orang bidadari. Kamu bagi-bagikan mat bidadari ini kepada ahli-ahli syurga. Macam? Dia dapat bidadari 1000 orang. Macam? Dia dululah nyapunya. Lebih dari dia baru dibaginya kita. Malaikat buat apanya bidadari? Dia bukan lelaki. Dia bukan jenis makan, dia bukan jenis minum. Malaikat. Dia tak ada makan, tak ada minum, tak ada lelaki, tak ada perempuan. Dia tak perlu kepada mat, dia tak ada perlukan apa nikmat-nikmat syurga, dia tak perlu dia.